Assalamualaikum. Hari ini tajuk kita amalan gaya hidup sihat, tema 1 unit 1. Untuk hari ini fokusnya adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyenaraikan 3 contoh makanan bagi setiap peringkat piramid makanan, menguraikan 3 faktor yang menyebabkan berlakunya obesiti dan 3 cara mengatasinya, menyebut contoh makanan, faktor dan cara mengatasi obesiti dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, baik. Mari kita lihat piramid makanan yang ada di depan kamu. Okey, kalau kita lihat piramid makanan ni, ada 4 aras pada piramid makanan ni. Okey, kalau kita lihat aras pertama, dalam bahagian karbohidrat yang kita perlu ambil yang paling banyak iaitu 8 hingga 12 sahaja sehari. Dan contohnya dalam kalangan biji-bijirin, hasil bijiran, ubi-ubian. Macam kalau kita ambil nasi, nasi juga adalah salah satu yang tergolong dalam karbohidrat. Dan seterusnya, makanan yang paling kita tak suka iaitu serat. Yang contohnya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan kita perlu ambil lebih banyak, sekurang-kurangnya 5 sajen. Jadi pastikan lepas ni setiap makanan yang diambil ada sama ada buah-buahan atau sayur-sayuran untuk memastikan makanan kita mencukupi dan menjadi lebih sihat. Dan seterusnya dalam golongan protein seperti hasil tenusu, ayam, daging. Kalau kita ambil setiap hari, mesti kita akan ambil nasi dan juga lauk kan. Jadi lauk tu salah satu, dan lauk yang kita ambil tu adalah protein. Jadi kalau dalam pinggan kita terdapat protein, ada serat, ada karbohidrat, maka cukup. Dan seterusnya yang paling sikit kita ambil iaitu lemak. Jadi jangan ambil banyak-banyak ya. Okey, baik, sekarang kita lihat ada keratan buku teks di sini, muka surat 2 buku teks, dalam tajuk amalan gaya hidup sihat. Kalau kita tengok di sini dalam muka surat 2, ada beberapa gambar yang menunjukkan amalan gaya hidup sihat, cara-cara mempraktikkan amalan gaya hidup sihat. Okey, kita lihat gambar pertama. Gambar apa tu? Gambar ada orang main bola sepak kan. Okey, jadi menunjukkan bahawa kalau kita nak mempraktikkan amalan gaya hidup sihat, kita kena bersenam, mengeluarkan peluh. Tak semestinya kita kena main bola sepak. Itu adalah salah satu cara. Okay, boleh juga kita jogging, kita melakukan senam aerobik, kita berlari, yang mencerdaskan diri kita, yang mengeluarkan peluh. Jadi bila kita buat macam tu, kita dah tergolong untuk mempraktikkan amalan gaya hidup sihat. Okay, yang kedua, kalau kita lihat ada budak tengah mandi kan, sabun. Jadi tu pun salah satu cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Kita kena jaga kebersihan, kena mandi. Kalau PKP pun, walau kita duduk rumah, kita kena jaga kebersihan, mandi 2 kali sehari. Kalau yang seterusnya, ada seorang doktor dan seorang budak. Ni menunjukkan dia selalu jumpa doktor untuk pastikan diri dia terhindar daripada sebarang penyakit. Okey, jadi kita tahu tahap kesihatan kita. Okey, yang seterusnya, okey, ada seorang budak dengan makanan. Okey, dia pakai baju sekolah. Maksudnya setiap kali nak pergi sekolah, dia sarapan. Sarapan pun salah satu cara yang penting untuk kita amalkan gaya hidup sihat. Tadi kita dah tengok piramid makanan, dan kena pastikan kita ambil makanan mencukupi mengikut piramid makanan. Barulah kita dapat amalkan gaya hidup sihat dengan cara yang betul. Dan yang terakhir adalah gambar satu keluarga. Menunjukkan apa? Menunjukkan amalan gaya hidup sihat ni bukan setakat menjaga fizikal, kita perlu juga jaga emosi kita supaya kita tidak stres. Kita dah tengok piramid makanan, kita juga dah tengok beberapa cara untuk kita amalkan gaya hidup sihat berdasarkan gambar yang ditunjukkan dalam keratan buku teks muka surat 2.
Okey, kita kena tahu kenapa kita kena ambil makanan yang mencukupi berdasarkan piramid makanan, dan kenapa kita kena amalkan gaya hidup sihat. Sebab kita nak hindari diri kita daripada dihidapi sebarang penyakit. Okay, antara penyakit yang mungkin kita akan hadapi, yang akan kita hadapi jika kita tidak amalkan gaya hidup sihat, jika kita tidak ambil makanan yang betul, adalah obesiti. Okey, obesiti ini adalah satu penyakit berat badan berlebihan. Okey, kalau kita pernah tengok orang yang badan yang besar, kemungkinan dia ada hidapi obesiti, berat badan yang berlebihan. Okey, disebabkan apa? Disebabkan kemungkinan dia tidak mengamalkan gaya hidup sihat, dia tidak ambil makanan yang mencukupi. Jadi, kita kena tahu apa faktor yang menyebabkan kita ataupun seseorang itu dijangkiti obesiti. Jadi kita kena tahu apa faktornya. Dan bila kita dah tahu apa faktor, kita dah tahu punca kenapa kita dijangkiti obesiti, kenapa orang itu hidapi obesiti. Jadi kita boleh tahu cara nak atasi. Kita boleh tahu macam mana kita nak elakkan diri kita daripada dijangkiti obesiti. Okay, sekarang kita lihat pula apa tugasan yang perlu dibuat setelah kita pelajari isi pembelajaran kita hari ini. Okay, kita dah lihat piramid makanan dan jenis-jenis makanan yang perlu diambil. Jadi, kamu perlu berikan 3 contoh makanan daripada setiap jenis makanan dalam piramid makanan tersebut. Okay, contohnya kalau jenis makanan karbohidrat, apa contoh makanannya? Seperti roti, nasi dan sebagainya. Kena berikan 3 contoh makanan. Begitu juga dengan jenis makanan yang lain. Kalau protein, apa pula contoh makanan? Dan yang kedua, kamu juga dah lihat apa cara untuk amalkan gaya hidup sihat berdasarkan gambar yang ditunjuk tadi. Jadi kamu perlu tahu apa faktor dan cara atasi obesiti. Sebab kalau kita tidak mengamalkan gaya hidup sihat, kita mungkin akan hidapi obesiti. Jadi perlu berikan 3 faktor dan 3 cara atasi obesiti. Faktor adalah punca, apa yang menyebabkan kita boleh hadapi obesiti. Berikan 3 faktor, dan kalau kita kemungkinan hidapi, apa cara kita nak atasinya pula. Okey, yang ketiga pula, setelah kamu dah cari contoh makanan, setelah kamu dah cari faktor dan cara atasi obesiti, kamu kena rakam video menunjukkan kamu cakap isi-isi yang kamu dah cari tadi.